April Fool. Di dalam waktu yang tertinggal, seperti angin yang tak pernah diam, menebarkan fikiran mencari motif dan objektif, merentasi masa silam kegemilangan, tamadun Islam. Assalamualaikum saudara, kita bersama lagi dalam rancangan Tamadun Islam, siaran dari Suara Islam 91.1 FM. Dan minggu ini seperti biasa kita bersama dengan Dr. Marofa Ismail dari UPM Serdang Selangor. Dan minggu ini kita akan membicarakan tentang kisah suka duka umat Islam di Sepanyol, Dr. Ya, insyaAllah. Apabila Islam bermula di Sepanyol, yang dikenali ketika itu sebagai Andalusia, yang bermaksud tanah yang begitu subur dengan tata mana, maka Islam telah membawa satu perubahan yang cukup besar di Eropah. Dan kita lihat bagaimanakah penduduk Sepanyol menerima Torik begitu sebagai hero yang membebaskan mereka daripada keganasan yang dilakukan oleh Raja Rodrik. Katanya Raja Rodrik ini kalau dia pergi ke pasar atau ke bandar, kalau ada rakyatnya yang melanggar sedikit peraturan, dia potong telinga dan potong hidung. Dan dia pernah memperkosakan anak saudara raja sendiri. Kita boleh dapat lihat bagaimanakah keganasan yang dilakukan oleh Raja Torik. Maka kedatangan Torik bin Zaid digambarkan dalam buku barat sebagai penjajah, tetapi sebenarnya adalah pembebasan. Itulah sebab orang Islam menyebutkan pembukaan Andalusia, bukan penjajahan, sebab dia dijemput. Dan inilah memberikan satu episod bagi umat Islam di Andalusia. Boleh Doktor gambarkan keagungan Sepanyol ketika itu? Ya, kalau kita perhatikan bandar-bandar seperti Cordoba, seperti Almeria, Malaga, Cadiz, Barcelona, Madrid juga, Seville, ialah di antara bandar-bandar yang paling bertamadun di dunia ketika itu di Eropah. Kita dapati bahawa khalifah telah membentuk satu sistem pemerintah yang begitu adil dan menjadikan semua rakyatnya sebagai satu ummah yang bergabung di bawah pemerintahan Islam dan tidak ada kezaliman yang dilakukan kepada semua umat. Mereka mempunyai tugas yang satu, dan apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Islam ialah dengan mengadakan satu sistem pentadbiran yang begitu cekap. Dia melantik Datuk Bandar. Datuk Bandar ini disebut Sahibul Madinah. Dan kemudian diikuti oleh Eropah. Kemudiannya setiap bandar besar ada Datuk Bandarnya. Ini adalah contoh yang diberikan oleh pemerintah Islam di Sepanyol. Selain daripada sistem kehakiman, selain daripada mengadakan jalan raya, mengadakan pada rumput untuk ternakan, serta bagi mereka yang bekerja diberi gaji. Pencen juga demikian. Bagi mereka yang telah berkhidmat dengan kerajaan, diberi pencen selepas mereka telah berhenti. Ini adalah semua sistem yang dibuat oleh Islam, yang kemudian apabila sistem ini telah mantap di Sepanyol, ditiru oleh negara-negara yang bersepandar dengan Sepanyol, termasuklah Perancis, Itali dan juga Sicily, kemudian dibawa kepada England. Kita lihat apa yang berlaku di England hari ini. Ialah kebanyakannya ditiru daripada sistem yang ada di Andalusia, termasuklah sistem bank. Bank ini bermula di Sepanyol dengan nama Al-Ma'unah. Al-Ma'unah ini maksudnya ialah badan untuk memberi pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Maka segera bank ini berkembang, dan apabila dibawa keluar pada Sepanyol disebut sebagai Banco. Sekarang kita sebut bank. Asalnya perkataan Al-Ma'unah, yang maksudnya adalah pemberian pinjaman kepada mereka yang memerlukan di atas dasar hukum Islam syariah dalam ekonomi Islam. Dan ini cukup penting apabila sistem ini menjadi model kepada sistem ekonomi Eropah pula kemudiannya. Selain pada sistem universiti yang dibina, kemudian kita dapati bahawa Sepanyol telah menjadi tumpuan seluruh umat di Eropah untuk datang, sehingga Raja England pun menghantar puterinya bersama dengan anak saudaranya untuk menuntut ilmu di Sepanyol. Kenapa? Sebab di England ketika itu belum ada sekolah untuk wanita. Bahkan untuk lelaki pun masih permulaan. Sebab itulah mereka semua bertumpu kepada Andalusia, sehingga Andalusia telah membentuk bukan saja kolej
universiti tetapi disebut juga dengan tadika, seperti yang kita sebut Al-Kutab sekarang, disebut dalam bahasa Arabnya Al-Kutab, ialah sistem pengajian yang diberikan untuk kanak-kanak yang kita panggil tadika sekarang. Itu adalah dibina oleh orang Islam, yang dimulakan di Spanyol, kemudian merempat kepada seluruh dunia, yang dalam bentuk modelnya kita boleh perhatikan hari ini. So apabila yang kita lihat orang janda, kanak-kanak miskin ataupun anak-anak yang baru lahir, orang tua diberi jaminan keuangan tertentu oleh kerajaan Islam Andalusia, maka inilah kita lihat dibawa ke England kemudiannya. Hari ini pun di England, apabila seorang kanak-kanak dilahirkan, dia berhak mendapat child benefit. Itulah sistem yang dibawa daripada Spanyol. Begitu juga dengan penganggur. Di England ada sekarang kita panggil allowance pengangguran. Pelajar yang lepas universiti diberi allowance pengangguran kerana dibimbingi mereka terjebak dengan sosial, sebab apabila tidak ada pekerjaan, bila ada pekerjaan ditarik balik. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana sistem sosial ini begitu dikagumi oleh Eropah, dan Spanyol menjadi tempat rujukan bangsa Eropah ketika itu, sebab dalam Islam memberi keadilan kepada rakyat, kepada seluruh sama ada Islam atau tidak Islam, itu tanggungjawab pemerintah. Seperti ayat Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamin lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Maksudnya lah, wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai saksi kepada dengan keadilan, dan janganlah kebencian kamu kepada satu kaum itu menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Kita tidak boleh menjadikan kebencian, prejudis kepada kaum itu untuk kita tidak berlaku adil. Tidak. Sebab ini adalah tanggungjawab bagi setiap khalifah yang bertanggungjawab, dan inilah yang dilakukan, ditunjukkan oleh kerajaan Spanyol. Selain pada itu, kita lihat seni bina yang ada di Spanyol. Sebagaimana bandar yang besar seperti Alhambra, Alcazar, Madinatul Zahratul Az-Zahirah umpamanya adalah contoh-contoh seni bina yang tiada tandingannya, dengan arkitekturnya yang kemudian kita lihat bagaimanakah mereka membina Ambauba fountain, iaitu pancutan air, dilakukan dengan teknologi Muslim tanpa menggunakan electricity, dan kita dapati bahawa dia boleh hidup, boleh mengeluarkan air ini selama ratusan tahun, yang prosesnya adalah proses mechanical engineering yang boleh kita lihat saksikan. Dan masjid yang dibina cukup mengagumkan. Dia punya peredaran udaranya dibina sedemikian rupa, apabila musim sejuk di dalam masjid rasa panas, bila musim panas udara waktu dalamnya sejuk. Dan inilah yang kita tak dapat bina lagi. Hari ini masjid itu berfungsi untuk ubah dengan keadaan cuaca, dan ini memerlukan teknologi yang sangat tinggi. Begitu juga dengan suara dan sebagainya. Suara yang kecil boleh dikuatkan di dalam masjid-masjid yang dibina di Spanyol, dan ini akan ditiru oleh kemudian oleh negara-negara yang bersempadan dengan Spanyol. Selain kisah April Fool, ada lagi kisah yang menarik untuk kita kongsi bersama, Doktor? Yang mungkin kita boleh sebut satu kisah yang boleh katakan satu keluarga yang terakhir di Spanyol. Ini ditulis oleh yang terlibat sendiri. Beliau bernama Muhammad Soghir Andalusia. Muhammad Soghir ini dia menulis buku Anwar An-Nabawiyah, Al-Anwar An-Nabawiyah, yang kemudiannya dia terselamat, akhirnya menyeberangi ke laut Mediterranean sampai ke Algeria, Tunisia. Dan dia menulis ketika dia selamat daripada pembunuhan. Ceritanya dia bersama dengan keluarganya, 3 beranak, mak, ayah dan dia. Ayah dia ni tak pernah senyum. Dia tak tahu kenapa. Dia masih kecil lagi, umurnya masih 10 tahun. Dan dia tengok keluarga yang menderita. Ayah dan ibu dia tak pernah bercakap kuat, bercakap berbisik-bisik. Dan keluarga orang lain semuanya bahagia. Ketika itu umat Islam sudah hilang seluruhnya di Spanyol. Dia dihantar ke sekolah Katolik, ke sekolah gereja. Konon-kononnya mereka ini adalah keluarga Kristian. Itu sebab mereka tidak dibunuh. Jadi ayahnya sebenarnya menyembunyikan Islam mereka supaya nyawanya selamat.
Sebenarnya ayah dianya untuk menunggu masa Muhammad ini besar. Sehingga umurnya 12 tahun sudah balik, dia nak ceritakan kita ni keluarga Islam. Muhammad tak pernah tengok ayahnya solat, tetapi dia tengok ayahnya selalu masuk satu bilik yang kecil di belakang rumah, kunci pintu daripada dalam beberapa lama baru keluar. Rupanya ayahnya seorang Muslim yang membaca solat di situ, kunci balik sampai mak dia pun tak tahu. Kerana ini ialah untuk menjaga nyawa. Muhammad cerita, saya pergi ke sekolah, saya tengok orang Islam digantung, orang Islam disalib, orang Islam dibakar setiap hari, average 20 hari. Daripada rumah saya ke sekolah 20 orang dibunuh oleh Isabel dan Ferdinand. Di jalan rumah dia, bukan di seluruh Sepanyol. Di seluruh Sepanyol jutaan yang dilakukan demikian. Tidak ada toleransi sama sekali. Ini sejarah yang tidak ditulis oleh Barat. Maka pada satu hari, ayah dia melihat Muhammad bawa balik Bible. Ayahnya menangis terseduh-seduh. Kemudian masuk dalam bilik lama. Muhammad tidak faham. Mak dia pun menangis, tapi tidak tahu kenapakah mereka menangis. Akhir sekali pada satu malam, tengah malam betul-betul, umurnya sudah sampai 12 tahun, ayah dia sebut kepada Muhammad, Muhammad datang sini, ayah nak tunjukkan satu rahsia, tetapi Muhammad kena jaga. Muhammad buka rahsia ini, bermakna berakhirlah kita semua. Bila masuk dalam bilik itu, dikunci balik, maknya tak masuk, kita berdua. Muhammad sudah besar, umur 12 tahun, sudah balik. Ayah nak beri satu rahsia, kita bukan orang Sepanyol, kita orang Muslim. Nabi kita Muhammad SAW, kita datang daripada negara Arab. Dan ketahuilah, sebaik saja mereka tahu kita Islam, kita akan mati. Muhammad, esok kawan ayah akan ambil Muhammad, ikut dia. Jangan tanya ke mana dia nak bawa, ikut dia. Jangan beritahu mak. Kemudian ayah harap kita berjumpa di akhirat. Muhammad esoknya tak tahu apa-apa, umurnya sudah 12 tahun. Datang seorang pakcik yang tak pernah kenal. Ikut pakcik, jangan tanya ke mana pakcik nak bawa. Muhammad ikut pakcik tadi, rupanya dia dengan segala tipu helah sampai ke Afrika. Dan pakcik tersebut, Muhammad, ayah kamu telah dibunuh oleh tentera Isabel. Kenapa? Sebab lepas itu dia beritahu saya Muslim. Buatlah apa yang anda nak buat pada saya Muslim, dan dia disalib di situ juga. Maka ayah anda telah mati pada malam tadi. So malam ini ialah mereka sedang mencari keluarga anda. So anda keluar daripada Sepanyol, itulah cerita umat Islam yang terakhir di Sepanyol. Tidak ada umat Islam lagi. Yang ada semuanya di sama anda ditukar agamanya kepada Kristian ataupun mereka dibunuh. Oleh sebab itu kita lihat umat, kalau kita pergi ke Sepanyol, orang Sepanyol rupa dia lain pada orang Eropah yang lain. Dia macam orang Eropah tapi rambut dia hitam. Maksudnya dia orang Arab. Percampuran orang Arab dengan orang Eropah, orang Gotik, telah membentuk satu bangsa Sepanyol yang seperti Eric Estrada. Kalau kita lihat cerita yang lama dulu, Eric Estrada, rupa dia itulah rupa orang Arab yang telah dimasukkan Kristian oleh Isabel dan Ferdinand, yang kekal rupa mereka Arab tetapi mereka telah bertukar agama hari ini. Dan itulah kalau kita pergi ke Sepanyol, kita akan kenangi, kita jumpa orang ini cukup ramai. Mereka ke Asia dikit, rupanya lebih tampan daripada orang Eropah sebab rambutnya hitam. Dan kenangannya lah kerana cerita 1 April, dan inilah kisah keluarga yang sangat-sangat menyayat hati. Dan kisah ini telah ditulis secara resmi
Dan inilah yang Eropah tidak suka untuk membuka sejarah Eropah. Mereka sebut ini zaman kegelapan mereka. So kita tutup buku ini, jangan sebut siapa-siapa buku. Oleh sebab itu kalau kita baca buku barat, kita takkan temui kisah ini. Saya banyak membaca kisah-kisah buku-buku teks dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu apa yang saya sebut ini independen daripada apa yang rujukan daripada barat. Wallahu alam. Itulah di antara kisah April Fool. Sekian yang sempat kita bersama mengisi Taman Islam, siaran dari Suara Islam 91.1 FM.